الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khaza'ini birahmatika ya arhamar rahimin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'izna min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Nahmaduhu wa rasulil ala rasulil karim, amma ba'du. Qala huwa ta'ala wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu nasihah ballighu anni walau ayah. Yang berbahagia pengurusi timbalan setiausaha bendahari biro-biro dakwah, Al-Fadhil Imam, Al-Fadhil Ustaz, muslimin muslimat, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji Allah. Allah Subhanahu wa taala mencipta setiap keadaan ini sekali saja. Dan Allah Subhanahu wa taala ciptakan dunia ini sekali, dan Allah tak akan cipta lagi dunia ni. Dan setiap makhluk Allah Subhanahu wa taala beri peluang sekali dalam kehidupannya. Dan setiap makhluk ini ada had umurnya. Kecuali manusia tak ada had. Setiap makhluk ada had umur dia, tapi manusia tak ada had. Kematian yang kita sangka itu sebenarnya adalah perpindahan alam, daripada alam yang kita nampak kepada alam yang kita tak nampak. Bahkan Quran telah terangkan bahawa alam itu namanya alam barzah. Itu alam yang kita tak nampak, bahkan alam itu wujud. Jadi manusia ni sebenarnya diciptakan untuk tidak mati sekejap je. Sebab itu para sahabat radhiyallahu ajma'in berkata, alangkah baik kalau kami ini bukan anak dalam kandungan ibu kami, di mana satu hari kami akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah baiknya kalau kami jadi seekor burung yang melompat dari dahan ke dahan, dan akhir sekali kami mati, kami akan jadikan sebagai tanah. Alangkah baiknya kami jadi tumbuh-tumbuhan ataupun rumput yang akhir sekali kehidupan kami ini akan berakhir dimakan oleh binatang-binatang ternakan. Kenapa? Sebab mereka tahu sebenarnya kehidupan manusia ini ada penjelasan di hujung dia. Jadi kehidupan kita ni semuanya akan disoal oleh Allah. Bahkan soal-soal itu pun telah disoalkan, diberitahu apa soalan dia. Jadi Allah Subhanahu wa taala jadikan segala perkara ini, bahkan Allah hantarkan para rasul, para nabi untuk jadikan manusia ni orang yang baik. Bukan untuk jadikan manusia ni orang yang jahat, tak. Allah hantar nabi-nabi dari golongan orang-orang yang baik, dan Allah hantar mereka dengan sabar yang lebih pada orang umum, dan mereka datang bawa berita gembira bagi mereka orang-orang yang bersabar. Dan Allah SWT tak akan hukum
mana-mana kaum, melainkan Allah telah hantar pesuruh-pesuruhnya untuk memberitahu perkara yang gembira daripada mereka. Bahkan kita, hari demi hari kita baca Al-Quran, hari demi hari kita mendengar ceramah, menceritakan tentang kebaikan demi kebaikan demi kebaikan. Jadi beruntunglah manusia, walaupun kehidupan dia sebelum-sebelum ni kurang baik, tetapi keadaan mati dia jadi orang yang bagus. Jadi sebenarnya, kemampuan manusia ni untuk mendapat husnul khatimah adalah kehidupan dia sekarang. Bukan kehidupan akhir baru kita nak bina. Oh, aku lama lagi hidup aku, lagi 60-70 tahun. Nanti dekat-dekat nak mati baru kita berubah. Tak, bukan begitu. Sebab kita ni, antara tabir maut dengan kita ni cukup-cukup dekat. Hanya umpama tabir saja. Hanya umpama tabir kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat itu satu tabir saja. Dan bila sampai kematian, Allah lumpuhkan badan kita, jasad kita ni untuk bergerak seperti biasa. Dan roh itu dicabut dan dimasukkan balik. Seketika sahaja. Dan beruntunglah orang-orang yang kehidupan dalam kubur dia itu kehidupan yang bagus. Bahkan kehidupan yang amat selesa. Kubur ini akan melayan seseorang itu dengan amat baik bila amalan atas muka bumi ini betul dan benar dengan izin Allah. Ketika Sayyidatina Zainab radhiyallahu anha, iaitu anak kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikebumikan dengan tangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka muka Nabi merah. Beberapa ketika muka Rasulullah SAW merah dan tidak lama kemudian baru Nabi senyum. Keadaan ini membuatkan sahabat-sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kami melihat kamu dalam dua keadaan. Pertama, muka kamu merah ya Rasulullah, dan kedua, selepas itu baru kamu senyum." Nabi bersabda, "Sesungguhnya aku melihat keadaan kubur itu semakin menghampir ketika aku meletakkan jasad anak aku dalamnya. Dan aku terus berdoa kepada Allah dan doa aku makbul, maka Allah lapangkan aku melihat kelapangan kubur itu." Masya Allah. Itu anak Rasulullah, darah keturunan Rasulullah. Kita macam mana? Nabi Isa AS bangunkan satu orang. Seorang yang bangun dengan keadaan yang cerah. Tersenyum-senyum, gembira, ya amat-amat. Isa AS tanya, "Bagaimana keadaan kamu?" "Alhamdulillah, keadaan aku bagus. Aku dilayan dengan baik dalam kubur." Maka Nabi Isa kata, "Tidurlah kamu kembali." Dan orang yang kedua dibangunkan dengan keadaan yang penuh badan dia dengan luka-luka kebakaran, hitam legam badan dia. Dan Nabi SAW tanya pada dia, "Kamu ni siapa?" "Aku daripada keturunan Nuh AS." "Bagaimana keadaan kamu?" "Wahai Isa, keadaan aku sekarang, aku masih lagi merasai sakratul maut pada aku mati sampai sekarang." Sakrat pada zaman Nabi Nuh sampai Nabi Isa, masih lagi merasakan sakitnya itu dengan izin Allah. Jadi sakratul maut benda yang besar, Masya Allah. Nabi Ibrahim AS minta pada Israel, "Ya Israel, tunjukkan aku muka kamu, wajah kamu ketika kamu mengambil nyawa orang-orang yang tidak beriman pada Allah." Maka pendekkan cerita, dia suruh Nabi Ibrahim toleh ke belakang, maka dia tunjuk muka dia setelah diminta. Maka bila Nabi Ibrahim kalih ataupun toleh muka, baru terlihat dengan ekor mata, belum lihat dengan penuh. Baru terlihat dengan ekor mata, pingsan Nabi Ibrahim AS. Bila Nabi Ibrahim bangun, baginda Ibrahim AS kata, sudah cukup siksa melihat wajah kamu sebelum kematian. Kita tak tahu dia nak datang kita muka macam mana. Dia datang kita muka elok ke tak elok, kita tak tahu. Kalau datang muka elok, Alhamdulillah. Kalau kita jadi pegawai masjid yang banyak bantu masjid, kita jadi seorang muazzin yang tak pernah tinggal, kita jadi seorang imam yang orang solat belakang kita tu barakah, kita banyak membantu masjid, seperti masjid kecil jadi masjid besar, dan kita buat semua ikhlas kerana Allah, dan orang datang ke masjid ulang alik lagi dan lagi, tidak pernah tinggal solat fardu dia. Semoga setiap amal yang Allah terima, dan kalau Allah terima amal kita, akhir kita ni husnul khatimah. Tadi pagi baru anda sebut, meminta mati ni adalah benda yang haram. Tapi baginda Nabi SAW kata, kalau kamu nak minta mati, mintalah kamu mati di mana?
Di mana? Mintalah kamu mati di Madinah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana Madinah adalah bandar aku, dan barang siapa yang mati Madinah akan dapat syafaat aku yang khusus. Semoga kita semua dapat mati di Madinah insya-Allah. Amin. Mati di Madinah, dikebumikan di Jannatul Baqi' insya-Allah. Dan kita akan bangun bersama para sahabat radhiyallahu ajma'in insya-Allah. Amin ya rabbal alamin insya-Allah. Teringin sangat biar mati kat sana insya-Allah. Nak tuan-tuan? Nak mati kat sana tak? Amin ya Allah, semoga Allah ambil nyawa kita dekat sana insya-Allah. Jadi tak ada satu orang yang nak keburukan dalam kehidupannya. Dan kebaikan tu Allah letak dalam dua perkara saja. Walaupun datanglah teknologi, buah fikiran yang hebat, kehidupan yang kita nampak canggih, tetapi kejayaan yang Allah tafsirkan dalam dua keadaan, iaitu kehidupan dalam akhlak Nabi SAW dan kehidupan Nabi SAW. Itu je. Akhlak Nabi itu Al-Quran, kehidupan Nabi itu adalah sunnah. Dua perkara ni saja yang Allah jamin berjaya. Walaupun dia mati dalam kereta dia berjaya, walaupun dia mati ketika dia tua berjaya, walaupun dia mati ketika dia muda berjaya, walau apa jua keadaan dia, selagi dia ada dalam dua keadaan ni, dia berjaya orang tu. Dan tak ada gagal bagi dia. Di mana saja dia mati, selagi mana akhlak dia akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, selagi mana hidup dia penuh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berjaya orang tu dengan insya-Allah. Ini bukan cerita kolot. Ini bukan cerita main-main, ini cerita benar. Tidak ada kerugian bagi mereka yang hidup cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kerugian orang yang melibatkan dirinya dengan perkara-perkara Al-Quran. Dan adalah kerugian yang besar kehidupan orang itu selagi dia tidak membawa kehidupan Nabi dalam kehidupan dia. Besar, kerugian yang besar. Sebab hidup ni seketika je. Nak enjoy bukan di sini. Dan nak enjoy dalam masa sekejap je. Kalau katakan kehidupan manusia nak enjoy berapa lama? Bila dia akhir balik katakan umur 20. Lepas kahwin nak enjoy apa dah? Enjoy dengan bini dengan anak-anak. Enjoy sebenarnya di syurga. Wahai per aish karinggi. Di sana tempat untuk suka dia, seronok. Idhar bikam kariga, tempat kerja di sini. Beda insya-Allah. Di sana tempat kita tuai hasil kita. Di sini tempat kita buat kerja. Jadi untung Allah bagi buat kerja sekejap je. Di sana selama-lama seronok. Kalau Allah tukar, kita kerja lama, seronok kita sekejap. Rugi tak? Allah bagi cukup elok dah. Beberapa tahun saja kita beramal ibadat, dan selepas mati tak ada sembahyang dah. Tak ada perlu buat apa dah. Selama-lamanya aish karinggi. Seronok selama-lama dengan izin Allah. Untung tak? Untung sangat-sangat. Jadi dalam masa yang ada pada kita ni, kita nak tukar kehidupan kita, kita nak tukar tabiat kita, nak tukar kefahaman kita kepada kefahaman Al-Quran dan kefahaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu je insya-Allah. Boleh insya-Allah. Jadi setiap perkara ada rujukan. Setiap perkara ada dalil. Setiap perkara ada hadis. Boleh dicek, boleh dicari. Itu kita nak. Jadi apa saja sahabat, walaupun ada di antara mereka ada sifat-sifat yang mereka tak sama dengan Nabi, tapi mereka latih diri mereka agar suka dan sama dengan Rasulullah. Jadi kita pun sama juga. Nak belajar. Apa yang benda Nabi tak suka, tak buat. Apa yang benda Nabi suka, kita buat. Contoh dia. Allahu Akbar. Contoh menurut riwayat sahih menerusi hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahawa ia mengkhabarkan ada seorang tukang jahit mengundang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam makan di rumah dia. Menikmati hidangan buatannya sendiri. Anas mengkhabarkan, lalu aku pun pergi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dihidangkan kepada kami roti gandum dan sayur berisi labu dan dendeng. Aku melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mencari-cari labu di mana sahaja berada di sekitar bejana makanan kami. Sejak dari hari itu aku pun turut menyukai makan labu. Walhal Anas seorang sahabat yang tak suka makan labu. Dia memang tak suka makan labu. Tetapi bila dia melihat Nabi SAW suka mencari-cari labu, maka dia latih nafsu dia kepada tak suka kepada suka. Masya Allah. Abu Talud mengkhabarkan, aku pernah menemui Anas bin Malik radhiyallahu anhu makan labu sambil berkata, sesungguhnya engkau berasal daripada pohon yang paling aku sukai, kerana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam amat menyukai kamu. Masya Allah. Daripada kitab yang lain disebutkan hadis daripada Isyam bin Urwah daripada ayahnya daripada Aisyah radhiyallahu anha,
mengkhabarkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepadaku, wahai Aisyah, jika engkau memasak makanan, perbanyakkanlah labunya. Sesungguhnya labu itu dapat mengubati kesedihan dirimu. Yakin tak? Yakin tak? Apa kena mengena labu dengan kesedihan? Tapi bila perkataan itu keluar daripada lafaz Nabi SAW, pasti betul. Jadi agama ni bukan logik. Agama Allah, sunnah itu bukan logik, mengatasi logik. Allah jadikan perkara itu betul bila sabdaan itu keluar pada lafaz Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Al-Quran itu bukan logik, mengatasi logik. Manusia itu terhad, Al-Quran tak ada had. Manusia terhad, boleh faham apa yang dia tengok, tak tengok tak nampak, tak faham. Allah SWT sebut dalam Al-Quran, kami turunkan hujan, daripada air hujan kami keluarkan buah-buahan. Apa kena mengena air hujan dengan buah-buahan? Dan kami gunakan rembulan untuk masakkan buah-buahan. Allah gunakan benda yang Allah suka, bukan apa yang kita suka. Dan kita kena meyakini. Dan hari ini kita kena yakin bahawasanya setiap perkara yang Nabi buat itu betul. Dan itulah amalan aku, amalan Rasulullah, amalan aku. Amalan bukan Rasulullah, bukan amalan aku. Dan setiap sunnah itu berjaya dengan izin Allah. Kalau nak hurai panjang sangat, pukul 9 tak habis. Jadi kita pendekkan cerita, belajar untuk amal sunnah, itu je. Belajar untuk amal sunnah. Kalau nak berjaya, sakit mati berjaya. Kenapa? Dalam sakit pun dia amalkan sunnah Nabi SAW. Masuk tandas, tapi dia amalkan sunnah, mati pun berjaya. Kenapa? Sebab dia amal sunnah dalam tandas. Tapi kalau orang yang masuk tandas tak amal sunnah, berjaya tak? Wallahu a'lam bissawab. Tapi dalam apa jua keadaan, kalau diri dia ada Al-Quran dan sunnah, berjaya orang tu, Masya Allah. Sebab kehidupan kita pendek. Pendek seketika je. Kata Kiai Uzairon, kamu itu perlu beriman hanya sampai mati saja. Selepas mati, ya cukup. Sampai mati je. Nak solat sampai mati je. Nak beriman sampai mati je. Nak taat perintah Allah sampai mati. Lepas tu tak payah, cukup. Allah layan kita selama-lamanya. Jadi insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala tu mengatasi segala-gala. Kebaikan Allah tu mengatasi segala-gala, dan Allah uji manusia di pelbagai cara. Kadang-kadang Allah bagi kemiskinan. Kenapa? Untuk kita dekatkan diri pada Allah. Adalah senang orang yang miskin itu dekat dengan Allah, dan susah orang-orang yang kaya itu untuk dekat dengan Allah. Bahkan kalau orang kaya itu dekat dengan Allah, pahala dia berlipat kali ganda dengan izin Allah. Jadi kita dalam setiap suasana, Allah lah tempat kita rujuk dengan izin Allah. Dan kita nak belajar macam mana hati kita ni nak ta'aruf kepada Allah. Kita beriman tapi mulut minta ke orang. Beriman tapi mulut, tapi hati hajat pada manusia. Tak berhajat pada Allah. Itu salah tu. Beriman, maksud kata beriman, hati dan mulut kita berhajat pada Allah. Itu betul-betul. Kita beriman tapi minta kat orang tu, minta kat orang ni. Itu bukan beriman. Kat manusia ni tak boleh minta. Dia minta pada Allah aja. Betul kan? Minta pada Allah. Allah Maha Pemberi, dan Allah paling tak suka bila manusia tak minta ke dia. Allah paling suka manusia yang minta kat dia. Minta kat Allah. Allah akan bagi semua, insya-Allah. Jadi alhamdulillah, bila masa datang penyakit, dalam hadis dalam Quran banyak huraian dia. Dalam hadis dalam Quran banyak huraian dia. Apakah tips sebenarnya bila kita menghadapi kesukaran penyakit kesihatan kita? Apa tips dia? Dari mana asal punca penyakit, dan bagaimana para sahabat yang hidup mereka sama macam kita, hidup, makan, minum, beristeri, beranak, mempunyai kesakitan, dan apakah rujukan mereka kepada Rasulullah? Dan apa jawapan Nabi? Apa jawapan Rasulullah? Sahabat ada yang sakit, ada yang itu, ada yang ini. Sahabat ni tak akan buat satu perkara pun melainkan rujukan kepada Rasulullah. Dan rujukan kepada Rasulullah tu dicatat sebagai hadis. Setiap perkara rujukan tu dicatat sebagai hadis. Jadi hadis itulah kita nak cari. Apa catatan sahabat bila bertanya kepada Nabi itu, dan apa Nabi jawab, itu kita nak cari sebagai panduan kita. Jadi setiap kehidupan sahabat tu ada hadis dia. Setiap rujukan mereka kepada Nabi itu ada hadis, ada jawapan Nabi SAW. Jadi kita nak cari bila datang penyakit, apa rujukan dia? Apa jawapan Nabi? Apa amalan dia? Apa ta'rif dia? Berapa lama? Apakah benda-benda yang diamalkan? Semua tu kita nak tahu malam ni dengan izin Allah. Sebaik yang mungkin, insya-Allah. Jadi pertama-tama sekali, dalil bahawasanya setiap penyakit tu ada ubat dia. Tak ada satu penyakit tak ada ubat. Semua ada.
Daripada riwayat Muslim melalui Abu Zubair radhiyallahu anhu, daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap penyakit pasti ada ubat dan penawarnya. Jika ubatnya sudah bertepatan dengan penyakit, penyakit itu pasti akan sembuh dengan izinnya Allah. Clear? Sahabat tanya kat Rasulullah, Rasulullah jawab, setiap penyakit tu ada ubat dia. Bila ubat tu bertepatan dengan penyakit, pasti sembuh dengan izin Allah. Daripada Sahih Al-Bukhari dan Muslim daripada Atta daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap kali Allah menurunkan penyakit, pasti Allah menurunkan ubat dan penawarnya. Kenapa keluar hadis ni? Pasti ada soalan daripada sahabat. Sahabat tanya, maka Nabi jawab, pasti ada penyembuhan daripada Allah setiap penyakit yang turun ke atas muka bumi dengan izin Allah. Pasti ada. Dan setiap penyakit tu ada ubat dia, ada penawar dia. Tak ada yang tak ada. Kalau tak ada, Nabi sebut dah, kecuali itu, kecuali ini. Tapi dalam hadis ini, setiap penyakit ada penawar dan ubat dia. Hadis yang lain, setiap kali Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan penyakit, Allah pasti menurunkan penyembuhnya. Tetapi ada orang yang mengetahui dan ada pula yang tidak mengetahuinya. Dan ada ketika pula, bila turunnya wahyu kepada Nabi SAW tentang memberitahu tentang penyakit, ada yang dengar, ada yang tak dengar. Jadi ada yang merujuk, ada yang tak merujuk. Bila ada yang merujuk, maka mereka akan dapat jawapannya. Tapi yang tak merujuk, tak dapat. Dari mana hasil rujukannya, itulah keadaan diri dia. Jadi kalau orang tu rujuk pada Al-Quran, rujuk pada Sunnah, ya, dia akan dapat jawapannya betul dengan izin Allah. Boleh faham insyaAllah Jadi apa sebenarnya rawatan atas muka bumi ni? Daripada kitab yang nak guna, yang ni Tib Nabawi ni, disebut rawatannya ada dua. Satu rawatan duniawi, satu rawatan ilahi. Rawatan ilahi ni kebanyakan berdasarkan sunnah dan Al-Quran daripada kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila perkara itu keluar daripada kalam Nabi, kita tak ada syak lagi. Tak perlu fikir banyak. Kita hanya perlu dengar, patuh dan amalkan dengan izin Allah. Dan hasilnya lumayan bagus. Contohnya, daripada Sahih Bukhari dan Muslim disebut bahawasanya hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri menyatakan bahawasanya ada seorang sahabat datang bertemu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beritahu Nabi bahawasanya sahabatnya itu sakitnya perut cerit-berit. Sakit perutnya cerit-berit. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, beri ia minum madu. Perutnya cerit-berit, datang jumpa Rasulullah sahabatnya, maka Nabi kata beri ia minum madu. Maka ia pun pulang ke rumah. Tidak lama kemudian datang kali kedua jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi ulang lagi, beri yang minum madu. Kemudian dia pulang. Tidak lama kemudian datang semula kali ketiga, jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, perutnya semakin cerit-berit. Bukan baik, semakin cerit-berit. Kalau baik tak apa juga. Kalau kita lah amalkan sunnah. Ustaz Jamil suruh amalkan sunnah, tapi balik penyakit lebih teruk lagi. Macam mana keadaan kita? Ustaz tu ceramah kat depan kata penyakit baik. Ni balik-balik lagi teruk. Darah tinggi lagi naik, kecil manis lagi naik. Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bila dia datang kali ketiga, diberitahu Rasulullah, ya Rasulullah, penyakitnya semakin cerit-berit. Nabi SAW menjawab, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu maha benar, kata Nabi SAW. Dan perut saudara kamu itu berdusta, kata Nabi. Allah itu maha benar dan perut kamu itu berdusta. Mengisyaratkan bahawasanya ubat tersebut memang mujarab. Penyakit itu masih terasa bukan kerana penawar ataupun ubatnya tidak berkhasiat, akan tetapi kerana perutnya itu banyak masalah dan kotoran di dalamnya yang perlu dikeluarkan terlebih dahulu sebelum berlaku penyembuhan. Nampak tak sifat yang tak diragui oleh sunnah dan Al-Quran. Jadi bila kali pertama tak baik, kali kedua tak baik, kali ketiga tak baik, ada hujah dia ataupun ada syarah dia. Jadi dia berupaya ataupun sedang mengeluarkan penyakit. Kali pertama tak baik lagi, penyakit dah keluar sikit. Kali kedua dimakan tak baik lagi, tengah dikeluarkan sedikit. Kali ketiga masih tak baik lagi. Sebab kotoran tu banyak, perlu dikeluarkan sedikit demi sedikit.
hatta hari demi hari, sehingga kotoran yang terbendap dalam badan kita itu keluar ke semuanya, barulah berlaku penyembuhan. Cuba bayangkan dalam badan kita ni berapa banyak penyakit dan berapa lama ada dalam badan kita. Ada tak dengan sehari kita rawat boleh baik, ataupun seminggu boleh baik, ataupun 3 minggu boleh baik? Lama mana kita makan ubat? Berapa lama kita tahan penyakit dalam badan kita? Dan apakah hasil daripada ubat-ubat kita makan? Apakah kriteria ataupun fenomena yang berlaku ketika kita makan ubat dalam diri kita? Semua tu ada jawapannya. Sekejap. Perubatan mengikut Rasulullah ataupun Nabi memang berbeza dengan ilmu perubatan para doktor dan umumnya. Perubatan Nabi bersifat pasti dan mutlak, serta bernilai perubatan ilahi, diambil daripada wahyu dan suluk kenabian, serta kesempurnaan akal. Manakala perubatan lain kebanyakannya bersifat diagnosis, perkiraan dan eksperimen belaka. Ya betul, perkiraan, diagnosis, eksperimen. Tak boleh pertama, guna yang kedua. Tak boleh yang kedua, guna yang ketiga. Kaedah demi kaedah. Mencuba untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Tetapi Al-Quran tidak mencuba. Sebab Al-Quran diturunkan oleh yang mencipta penyakit. Beza. Kalau manusia dia cuma belajar penyakit, tapi dia bukan pencipta penyakit. Dan dia juga bukan penyembuh penyakit. Al-Quran dan baginda Nabi SAW yang diwahyukan oleh Allah diberitakan oleh yang mencipta dan menyembuhkan penyakit. Itu berbeza. Perbezaannya mutlak. Jadi kita nak yakin sebenar-benarnya pada mana? Pada perkataan manusia ataupun perkataan Nabi SAW? Yang mana? Ya Ustaz, kita kena yakin dua-dua. Lebihkan kepada apa yang disabdakan oleh baginda Nabi SAW. Kenapa itu mutlak? Itu adalah suluk kenabian daripada wahyu. Kalau kita tak yakin benda itu dulu, di mana iman kita? Di mana yakin kita pada Allah? Itu yang mutlak kita kena yakin. Itu yang mutlak kita kena amalkan dulu dengan izin Allah. Memang tidak disangkalkan ramai sekali orang tidak mampu memanfaatkan perubatan mengikut Nabi SAW. Puncanya adalah bahawa perubatan Nabi hanya boleh dimanfaatkan jika disertai dengan keyakinan terhadap kesembuhan serta menyempurnakan penyembuhan, penggunaan dengan iman dan kepasrahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya betul. Dasar atas yakin dengan sunnah ni adalah yakin. Yakin sebenarnya iman apa maksud kata perubatan kita betul. Kita tak ada syak langsung, benar insya-Allah jadi elok. Dan tuan-tuan, banyak dah orang-orang yang teruk kritikal Allah baikkan. Cuma kita tak dengar. Orang-orang ni bukan ahli-ahli internet yang suka download dia punya hasil, dia punya perubatan dalam internet, tak. Yang kita tengok tu wallahu alam betul ke tak betul. Tapi yang anda tengok depan mata banyak. Contoh yang anda bagi yang selalu tiap hari dan cerita dalam kuliah, orang daripada Singapura. Ada seorang pakcik ni datang jumpa anak, dia punya gegendang telinga pun pecah. Gegendang telinga dia pecah. Dia ni bila orang cakap depan dia pun tak boleh, sebab dia rasa sampai ke otak. Dan dia juga kata kat saya, bila waktu cuti, bila cucu dia datang, dia kena jauhkan diri daripada semua orang. Sebab apa? Bunyi cucu dia punya bising tu sakit sampai ke otak, sebab tak ada tapis. Ana rawat dia dengan sunnah. Walhal dua-dua hospital spesialis suruh dia operate. Dia kata, Ustaz, saya nak cuba cara sunnah dulu. Allah bagi baik dengan izin Allah. Kawan Ana taxi driver dekat Singapura. Buasa dia dah keluar 3 inci, wallahu alam, 2,5-3 inci. Buasa. Dan dia kata, Ustaz, cuba bayangkan saya taxi driver, nak drive macam mana? Nak duduk macam mana dia kata? Dan 2 specialist center juga dia kata suruh operate potong. Anda kata jangan, tunggu Ustaz. Dan anda bagi kat dia air ruqyah dengan sunnah Nabi SAW yang kita guna. Seminggu dia minum, sembuh elok balik dengan izin Allah. Dan soalan lagi pada Singapura, dia ni ada masalah. Bila anak kuliah di Johor, anak dia datang bawa anak pergi jumpa bapak dia dekat Singapore General Hospital. Bila sampai dekat katil ayah dia tu, memang ayah dia tidur, tak sedar. Dan anak tengok di katil dia penuh wire-wire dan ada mesin. Dan bila ayah dia sedar, anak bagi salam ke ayah dia. Dan anak tanya ke anak dia, ayah sakit apa? Dia kata, Ustaz, ni mesin dialisis. Bapak saya kritikal buah pinggang, masalah. Dan ayah saya ada kanser usus, kanser darah. Ustaz, tolonglah tengok apa yang terbaik. Anak dengar pun ngeri lah. Buah pinggang rosak, kanser usus, kanser darah. Tetapi Allah ilhamkan jawapan untuk dia. Anak suruh dia amalkan selama 3 bulan.
Kebetulan dekat-dekat 3 bulan ana di Singapura. Dan ana ziarah kali kedua. Bila ziarah kali kedua, dekat sampai dekat katil dia tu, ana tengok seorang doktor tengah ambil report. Ana tanya kat anak dia, doktor tu tengah buat apa? Dia kata doktor tu tengah buat discharge. Bapak dia yang duduk 6 bulan, yang kena bayar sebulan 50,000 Sing dollar, nak discharge lepas 3 bulan. Ana tanya kat dia, bagaimana keadaan ayah? Alhamdulillah Ustaz, buah pinggang yang kritikal dah elok, boleh kencing macam biasa. Dan kanser usus, kanser darah dia sembuh. Tu yang nak kata, jawapan daripada Al-Quran tu pasti. Jawapan daripada sunnah tu pasti. Sebab pencipta penyakit yang menurunkan syifa dalam Al-Quran juga yang menyembuhkan dengan insya-Allah. Jadi kalau kita nak sembuh, kita nak bebas daripada penyakit, nak bebas daripada makan ubat-ubat yang kita makan, yang mana keadaan ubat yang kita makan menjadikan darah kita semakin teruk. Seorang lagi pesakit daripada Kuala Terengganu, umur 26 tahun. Budak. Kerja offshore tetapi diberhentikan daripada offshore kerana ada darah tinggi. Lepas darah tinggi kena dialisis. Hasil daripada darah tinggi. Daripada darah tinggi kena dialisis. Saya terkejut dengan 26 tahun kena dialisis. Saya tanya, mai sini. Kenapa kamu? Kamu tak ada kencing ke? Boleh Ustaz. Normal lah, normal. Awak kaki kamu bengkak tak? Tengok kaki. Tak. Normal Ustaz kaki. Biasa kalau dialisis kaki bengkak. Tangan-tangan bengkak. Tak bengkak. Kamu tidur malam rasa air tak kena ada? Tak ada Ustaz. Habis kenapa kena dialisis? Tak tahu Ustaz. Doktor kata kena makan ubat darah tinggi, memang saya kena dialisis. Tak masuk akal saya kata. Ya betul dia kata Ustaz. Bila makan ubat darah tinggi, dia punya toksik dia ataupun dia punya chemical dia tinggi sehingga akan rosakkan buah pinggang kita, kreatinan kita akan tinggi. Bila kreatinan kita tinggi, kita terpaksa kena dialisis untuk cuci buah pinggang balik. Jadi, ada tak yang makan ubat darah tinggi di sini? Kita dalam root yang sama. Dalam root yang sama. Kecuali kita kembali pada Al-Quran dengan sunnah. Jaga ubat darah tinggi dengan insulin. Dua perkara ni kalau kita makan, cepat merosakkan buah pinggang kita dengan izin Allah. Jadi apa alternatif dia? Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap penyakit akan sembuh bila kita kembali pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu saja. Tak ada alternatif lain. Carilah benda lain sekalipun, tetap yang terbaik adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau pengalaman anda ni, masya-Allah banyak sangat anda gunakan sunnah, dan kebanyakan orang ni bila akhir baru cari sunnah. Kenapa tak nak cari awal-awal? Kenapa kita tak meyakini yang sunnah itu terbaik daripada amalan manusia yang lain? Sunnah lah yang terbaik. Sunnah ni Allah ajar Nabi. Boleh insya-Allah Jadi kita bagi ruang dalam hati kita untuk meyakini akan sunnah bermula pada malam ni insya-Allah. Jadi apa yang dirawat orang di Singapura, apa yang dirawat orang di Malaysia, apa yang dirawat, semua itu berdasarkan Al-Quran. Satu perkara dalam Al-Quran yang teramat penting, yang sepatutnya setiap orang Islam jangan tinggalkan. Kenapa anda sebut begitu? Sebab perkara ini kalau kita amal bertepatan dengan keadaan yang betul, bertepatan dengan jenis dia, dengan kualiti dia, dengan cara amalan yang betul, ajib dia punya jawapan dia dengan insya-Allah. Akhir sekali keadaan kita tu terkejut. Bila kita pergi diagnose di hospital, tengok penyakit ni tak ada. Baru ni ditemeluh. Anda rasa mungkin dalam 2 bulan lebih. Seorang muslimah telefon, Ustaz, saya nak jumpa Ustaz boleh tak? Saya pergi dengan sahabat saya, pergi di masjid jumpa dia. Dia kata, Ustaz, Alhamdulillah Ustaz, saya ni dah amal perubatan banyak dah Ustaz, terlampau banyak. Dan penyakit-penyakit saya ni banyak yang tak sembuh pada dulu. Tak tahu dah nak cari kat mana. Tapi sejak saya amalkan, walaupun orang kata macam-macam kat saya, oh kenapa kamu amal ni, ada itu, ada ni, saya tetap amalkan. Akhirnya saya berjaya Ustaz. Kaki saya sebelah ni yang pada dulu sejuk 24 jam, tak baik-baik, kali ni Allah beri sembuh Ustaz. Dan dekat tengah-tengah paru-paru saya ni, ada penyakit yang pada lama dah pedih Ustaz. Pedih, yang tak pernah baik, Alhamdulillah baik Ustaz. Dan banyak lagi penyakit-penyakit saya yang lain yang sembuh dengan izin Allah. Seronok saya amalkan sunnah. InsyaAllah saya niat, saya takkan tinggalkan amalan sunnah dengan izin Allah. Itu satu. Satu lagi di Kuala Kangsar. Banyak yang saya ingat yang saya cerita. Lepas saya kuliah, Tok 4 datang jumpa, salam. Ustaz, kalau boleh saya nak siap gula mulut Ustaz. Saya kata kenapa? Dia kata, Ustaz, apa yang Ustaz kuliahkan tadi, semua itu saya dah amalkan 5 tahun Ustaz. Ustaz tengok keadaan saya sakit tak? Tak sakit Ustaz, satu ubat pun saya tak makan. Allah bagi saya sihat afiat Ustaz. Tapi kawan-kawan yang umur macam saya penuh ke hospital, dia kata.
Ustaz agak umur saya berapa? Saya agak-agak umur dia 48. Dia buka IC dia umur 60 tahun. Sebab apa? Bila amal sunnah ni kita tak ada penyakit. Bila tak ada penyakit, tak nampak tua. Tak nampak berumur, nampak sihat, afiat kita dengan izin Allah. Bila kita sakit baru nampak sifat tua kita. Tapi kalau kita sihat, tak nampak. Handsome lagi, Masya Allah. Betul je? Kalau nak handsome, sihat insya-Allah. Sihat. Kita jadikan diri kita amal sunnah, sihat. Allah bagi panjang umur, barakah dengan izin Allah. Jadi, mak saya satu lagi. Kau datang ke madrasah saya dekat Ulu Selangor, datang. Datang tengok, kalau ada datang bawa zaujah, tengok mak saya. Umur 73. Tapi tak ada lagi orang kata umur 73. Semua kata umur 50. Sihat afiat, satu ubat pun tak makan dengan izin Allah. Sihat afiat. Pergi buat full check up dekat private hospital. Doktor kata makcik satu penyakit pun tak ada dengan izin Allah. Wallah. Seronok tak? Dengar mak kita sihat, dengar ayah kita sihat, dengar isteri kita sihat. Kita sihat, Masya Allah. Tak ada penyakit, satu ubat pun tak makan. Kenapa? Barakah Nabi SAW. Masya Allah. Jadi, amalan-amalan yang perlu kita amal tanpa kita tinggalkan. Walhal kita boleh belanja ribu-ribu untuk benda lain. Handphone saja tak ada 1,000. Mana ada handphone 1,000, Masya Allah. Handphone ni 3-4 ribu, 6-7 ribu pun ada handphone, betul tak? Tapi untuk kesihatan kita, tak boleh. Kesihatan RM50, RM60, Masya Allah. Kesihatan lah kena lebih. Bila kesihatan elok, kita dapat taat perintah Allah. Selama mana kita boleh sujud, kita tak nampak kepentingan sujud. Tapi orang yang dah paralyzed, tak boleh sujud, masa tu dia tahu pentingnya sujud. Menangis, Ya Allah, aku tak boleh sujud, Ya Allah. Dan minta, Ya Allah, aku nak sujud. Yang boleh sujud tak rasa pun. Tak rasa syukur, Ya Allah, aku bersyukur aku boleh sujud, Ya Allah. Tapi yang tak boleh sujud, macam-macam doa ke Allah, menangis. Ya Allah, stop, tak bagi main masjid, lagi menangis. Dulu aku ahli masjid, tak pernah tinggal solat, dan Ya Allah bagi penyakit. Tolonglah doa Ustaz, saya nak pergi masjid. Ya, masa dalam masjid tak syukur pun. Jadi kita nak mensyukuri segala nikmat yang Allah beri pada kita, insya-Allah. Khususnya kesihatan kita. Jadi untuk kita menafaatkan kesihatan, jangan tinggal sunnah. Boleh insya-Allah? Jadi pertama sekali, dalam Al-Quran yang Allah guna banyak untuk rawat penyakit-penyakit manusia yang kritikal. Khususnya kanser, tumor, buah pinggang, kecil manis, darah tinggi. Semua yang berkaitan darah, yang mana darah kita ni rusak dengan makanan kita. Makanan kita sekarang bukan azali, bukan alami, semua dengan chemical, toksid, bahan-bahan kimia. Itulah hasil-hasil yang mengeluarkan pemakanan kita. Jadi hasil daripada benda-benda ni menghasilkan darah yang penuh toksid, darah yang penuh chemical, darah yang penuh benda-benda yang tak guna dalam darah kita. Jadi darah ni pula merosakkan organ-organ kita. Walhal organ-organ kita sihat, tapi dengan benda yang terjadi darah kita ni, lama kelamaan organ-organ kita jadi lemah. Dan keupayaan badan kita untuk melawan penyakit makin lemah, makin lemah, makin lemah. Walhal sampai umur belasan tahun, 20 tahun pun dah kena penyakit. Kenapa? Sebab darah kita tak mampu. Keupayaan darah kita untuk lawan penyakit dah tak ada dah. Dah lah tambah kita makan chemical, makan benda toksid. Dah sakit, cari apa? Cari ubat lagi. Lagi chemical, lagi toksid. Masya Allah. Ubat sekarang bukan macam dulu. Makin datang makin high chemical, high chemical. Macam apa? Nak tangani masalah penyakit kita. Dengan izin Allah, baik-baik boleh hidup 80 tahun, pendek jadi 65. Penuh toksid dalam badan, penuh masalah dalam badan. Dan tak ada dalam medical. Banyak perkara dalam medical tak ada jawapan. Tapi dalam Quran, segala jawapan ada dengan izin Allah. Jadi dalam Al-Quran, ada satu pemakanan yang kalau istiqamah kita makan, darah kita yang chemical, darah kita yang rosak, darah kita yang berpenyakit, darah kita yang tak boleh lawan penyakit, tak boleh lawan penyakit, sembuh dengan izin Allah. Jadi hasil daripada pemakanan kita menjadikan darah kita rusak. Darah rusak ni bukan warna merah. Betul tak? Darah rusak ni warna apa? Nama dia cik? Warna apa? Pernah bekam tak? Siapa pernah bekam? Cuma kat tangan. Ada tak di antara majmuk pernah bekam? Siapa? Ada tak? Masya Allah, segan ni segan. Bukan apa segan? Jemaah tak nak yang lain. Orang tempatan. Siapa? Ada tak? Darah bekam keluar warna apa? Dengar tak? Yang lain-lain dengar tak warna apa? Warna apa? Ke kita punya sahabat tu bohong ke? Bohong mana ada darah warna hitam? Warna hijau lah darah. Mana ada darah warna hitam? Betul, hitam. Kalau tak percaya, masih was-was, esok pergi bekam. Tak, malam ni pergi bekam. Lepas tu suruh jangan buang darah tu, tengok depan mata kita. Merah ke apa? Hitam.
Hitam, pekat, berbuih. 3 tu ada sebab. Hitam tu kerana daripada makanan kita, itu hitam. Maksud kata makanan yang rusak menjadikan darah kita hitam. Pekat sebab terlalu banyak kolesterol, minyak. Dan buih, chemical. Jadi darah ni dah mendap ke dalam salur darah kita. Yang kita tengok kat luar ni luar. Ini tak boleh kira. Yang dalam tu kita nak kira. Yang dah mendap berapa tahun dalam badan kita tu. Chemical dalam badan tu penuh. Kesan ni memberikan kencing kita rosak. Daripada kesan ni, kencing kita rosak, buah pinggang kita rosak, tenaga kita rosak, nafsu kita rosak, kita jadi amarah. Bila darah kita rosak, sifat kita jadi amarah. Dengan isteri bergaduh, dengan orang bergaduh, tak boleh sabar, nak melenting dia, stres, emosi. Kenapa? Darah kita rosak. Orang yang darah dia tenang, sifat dia berubah dengan izin Allah. Masya Allah, Masya Allah. Jadi, satu perkara dalam Al-Quran, yang mana kalau kita amal dengan izin Allah, perubahan berlaku. Apa yang berlaku? Darah kita yang rusak tadi kembali elok, sifat kita pun jadi elok. Kita dengan isteri jadi tenang, kita dengan anak-anak jadi tenang, sifat sabar kita meningkat, sifat takwa kita meningkat. Sebab apa? Kesihatan kita elok. Orang yang sakit stres kuat. Orang yang sakit banyak masalah, dia fikir macam-macam. Jadi dia emosi kuat. Tapi kalau orang yang tak sakit tenang, Masya Allah. Jadi rawatan ni penting untuk dipelajari, Masya Allah. Insya Allah kita amal sunnah, insya Allah. Jadi perkara yang penting untuk kita amal, satu yang anda pesan tadi pada orang Islam, satu jangan tinggal. InsyaAllah bermula pada malam ini dan seterusnya jangan tinggal kita amalkan minyak zaitun sebagai amalan. Boleh insyaAllah? Ada tak di antara muslimin ataupun muslimah yang dah amalkan minyak zaitun setahun? Cuba angkat tangan. Setahun? Masya Allah. Seorang je, Masya Allah. Yang lain? Minyak apa yang lain? Sawit. Sawit setiap hari lah. Tiap hari aku makan sawit. Masya Allah. Allahu Akbar. Ingatlah, minyak zaitun ni bukan semua sama. Tadi Ana pergi kedai Arab, Ana tunjuk ke kawan Ana, dia satu minyak dia dalam dia case dia tu, dia lebih kurang 3 liter. Dia tulis virgin oil. Pergilah tengok. Dia ada 3 jenis minyak zaitun. Satu virgin oil. Virgin oil tu minyak untuk goreng ikan. Untuk masak sayur, masak daging, masak apa. Itu untuk masak. Dia panggil pomace. Kualiti dia dipanggil virgin oil sebab acidic dalam dia 10% ke atas. Itu virgin oil. Bukan untuk minum. Kalau minum tak ada manfaat. Sebab dia kualiti masak. Dan kedua, dipanggil extra virgin. Extra virgin ni sebab asid dia 10 ke bawah, 3 ke atas. Dan banyak range, banyak negara mengeluarkan extra virgin. Dan extra virgin juga bukanlah yang terbaik untuk tangani kritikal masalah kita. Jadi yang ke bawah, yang kedua bukan yang terbaik. Sebab kita nak fokuskan untuk sembuh, nak fokus untuk baik. Darah tinggi nak baik, kencing manis nak baik, gout nak baik, kolesterol nak baik, lagi apa, saraf nak baik, jantung nak baik, semua nak baik, darah kita nak baik balik. Jadi fokus kita yang mana? Minyak zaitun yang top quality. Masa Ana rawat pesakit kencing pesakit dialisis dekat hospital Singapura, Ana guna minyak zaitun yang triple top A. Dipanggil minyak Palestin organik. Jadi kalau kita sebut zaitun, cuba kita alihkan pandangan kita hanya ke Palestin. Walaupun banyak rumus, orang kata mana Palestin dia boleh keluar minyak yang banyak, mungkin itu marketing strategi kot. Dia keluarkan rumus untuk merendahkan sesuatu. Anak anggapkan macam tu. Sebab selama ni anak tak ada problem. Tak ada problem tentang perkara ni. Jadi, bila kita sebut minyak zaitun, bukan Syrian, bukan Turki, bukan Morocco, bukan negara-negara lain, bahkan Palestin saja. Palestin organic cold press. Faham insyaAllah? Jadi kualiti itu khusus untuk menangani masalah dalaman kita. Kalau yang lain itu, dia makan masa panjang dan dia punya perubahan tu terhad sangat-sangat. Tetapi kalau Palestin organic cold press, insya-Allah sekadar 3 bulan boleh pergi buat check up. Sekadar 3 bulan, sekejap Ana akan hurai lagi. Cukup 3 bulan dengan amalan yang Ana ajar, pergi buat full check up dekat private, pergi buat. Lepas tu tengok report dia dan rujuk balik apa yang Ana kata malam ni. Masa tu baru kita akan nampak, masya-Allah, benar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, masya-Allah.
Jadi apa aspek dia? Pertama sekali, minyak zaitun ataupun madu, kedua-dua perkara ni tak boleh disimpan di tempat yang sejuk ataupun panas. Kualiti dia akan rosak. Madu tak boleh simpan dalam peti ais, minyak zaitun tak boleh simpan dalam peti ais, dan kalau kena panas pun kualiti dia akan rosak. Jadi tempat suhu bilik sahaja. Dan jangan makan sama ada sauda, zaitun ataupun apa-apa saja dengan menggunakan soft gel ataupun pil, kapsul, tak boleh. Tak ada istilah makan zaitun, makan habatus sauda dengan soft gel ataupun kapsul. Itu tak betul. Sebab kita akan makan proses yang lama dan kadang-kadang tak nampak pun perubahan yang berlaku. Sebab tak cukup haul atau tak cukup kuantiti yang kita makan. Jadi bila kuantiti tak cukup, macam mana nak menangani masalah penyakit? Jadi kita buang dalam kita punya carta pemikiran kita nak amal minyak zaitun ataupun yang lain bukan dengan soft gel ataupun kapsul. Boleh faham insya-Allah Ketiga, botol minyak zaitun Palestin harusnya botol dia warna gelap, bukan warna cerah. Kalau yang warna cerah kita fikir 10 kali balik. Sebab dia kena anti UV. Dan warna minyak dia kuning terang kehijauan, bukan kuning cair. Dia tak ada istilah minyak zaitun Palestin yang high quality, minyak dia kuning cair, tak. Kuning terang kehijauan. Dan minyak dia crystal clear. Tak ada keladak-keladak. Kalau ada keladak jangan ambil. Minyak crystal clear. Dan rasa Palestin organik tak ada pelbagai rasa. Satu rasa je. Minyak zaitun yang high quality harusnya pahit dan kelat. Tak terlalu pahit, tak terlalu kelat. Average. Kalau terlalu baik, terlalu kelat, itu pun bukan yang baik dengan izin Allah. Faham insyaAllah Dan botol untuk kita beli minyak zaitun, sebaiknya, nasihat anda jangan lebih daripada 500 ml. Sebab udara yang masuk ketika kita buka tudung tu, itu pun akan merosakkan asid dia. Jadi rosaknya asid itu merosakkan kualiti minyak tu. Jadi kita tak nak satu botol tu lebih pada sebulan. Kalau boleh bawah sebulan. Cara amalan yang anak akan ajar 500 ml dengan izin Allah boleh tahan 2 minggu lebih sikit. Jadi tak sampai sebulan. Jadi selepas 2 minggu lebih sikit kita tukar yang baru. Jadi kuantiti terdapat yang terbaik dengan izin Allah. Boleh insya-Allah. Dan bagi penyakit yang kritikal betul-betul, penyakit yang dah memang kritikal, buah pinggang kritikal, kanser kritikal, cara amalan dia dan sudu dia pun khusus. Bukan sebarang sudu kita boleh guna. Sebarang sudu tak boleh. Sudu yang khusus. Jadi nak tengok sudu, saya tengok dekat Syekh Mu'in kat luar insya-Allah. Dia pegang sudu insya-Allah. Jadi cara amalan untuk mereka yang kritikal, dah teruk sangat penyakit dia. 2 sudu pagi sebelum makan minum, 2 sudu tengah hari sebelum makan tengah hari, 2 sudu sebelum tidur malam. 6 sudu, 3 kali amalan. Selama 3 bulan. Dan pada mereka yang tak kritikal, 2 sudu pagi, 2 sudu malam. Istiqamah dengan insya-Allah. Boleh insya-Allah? Satu lagi, sikit lagi insya-Allah, 10 minit lagi. Dan bagi mereka yang darah mereka sangkut. Darah mereka sangkut, apa maksud dia? Di mana tanda darah sangkut? Kaki dia kebas. Tengah belakang dia sakit. Pinggang dia sakit. Dan pagi-pagi letih pagi dia. Rasa mengantuk. Kenapa? Darah tak lancar. Kalau ada tanda-tanda macam tu, pinggang jadi sakit ataupun kaki, lutut sakit, di mana saja tempat darah tak lancar, di situ akan sakit dan tak selesa. Dan juga tanda-tanda darah kita tersangkut ataupun darah kita berasid, kita kena artritis. Saraf, radang saraf. Sebab darah kita kotor sangat. Bila darah kita kotor berasid, dan ubat bagi artritis yang anda tahu adalah drugs. Dia guna drugs. Jadi kita tak nak peringkat tu dengan insya-Allah. Banyak penyakit yang digunakan drugs. Jadi kita tak nak peringkat tu dengan insya-Allah. Jadi kalau kita ada dalam keadaan artritis, maksud kata dah mula gout kita dah mula tinggi, uric acid tinggi ataupun asid dalam darah kita tinggi sampai sakit saraf-saraf kita dah mula mengantuk, pagi-pagi letih, kebas mata, jangan lupa amalkan satu lagi amalan. Dalam Al-Quran Allah sebut tentang madu. Madu yang terbaik madu apa? Madu yang terbaik madu apa? Kuat. Kita keluar pintu King Abdul Aziz kan? Dekat Mekah kan? Kita keluar King Abdul Aziz, ada TV besar. Sebelah TV besar tu ada sofa. Di bawah sofa belakang tu ada Bin Laden. Supermarket Bin Laden. Cuba masuk dalam supermarket tu,
Pergi tanya kat Tok Arab tu. Tanya kat Tok Arab tu, madu tualang ada tak? Agak-agak dia jawab apa? Ataupun tanya kat dia, madu kelulut ada jual tak? Agak-agak dia jawab apa? Dia jual madu apa? Dia jual madu apa? Hah? Dia jual madu apa? Hah? Madu jenis apa? Nama madu apa? Hah? Ya betul. Siapa sebut tadi? Siapa sebut tadi? Anda? Ya, madu sidir. Madu sidir. Besar ni 200 rial. Ya betul. Madu sidir. Tapi cari tualang tak ada kat Mekah. Tak ada, dia jual sidir. Ya betul, sidir memang sampai 3,000 sekilo pun ada. Kualiti dia. Premium kualiti sidir sampai sekilo 3,000. Tapi, Masya Allah. Bila kita makan, umur 60, tenaga dalam 30. Itu sidir. Faham tak? Umur 60, tapi tenaga dalam berapa puluh? 30. Kuat Masya Allah. Kenapa? Sebab madu ni dia antara booster untuk darah kita balik. Tapi madu yang mana? Tak ada gula. Confirm madu yang original. Nak tahu macam mana? Dalam Quran, Allah sebut sidir tak? Dalam surah Al-Baqarah Allah sebut sidir? Ya ada. Allah kata pohon sidir dalam syurga ada. Ada pohon sidir dalam syurga. Fi sidrin. Demi pohon sidir yang ahli-ahli syurga duduk di bawahnya dengan senang lenang. Masya Allah. Dan dalam Ali Imran ada, dalam surah lain ada. 4 kali Allah sebut pasal sidir. Jadi anda tafsirkan sidir itu adalah kualiti madu yang terbaik. Cuma kita buang sikit pendapat kita untuk nak test madu tu, jangan letak bagi semut makan. Jangan letak dalam peti ais. Oh ni ada gula. Tak, bukan macam tu. Kita profesional sikit. Kalau kita betul-betul was-was madu tu tak betul, kita ambil madu tu hantar ke chemical lab. Hantar Jabatan Kimia biar dia keluar report tu, tengok madu tu betul ke tak. Baru betul. Kita jangan duk buat andaian. Sekarang bukan zaman andaian, zaman confirm. Dan setiap madu yang diimport dari luar negara bukan boleh terus pergi pada pengimport dia. Tak. Dia akan disita di tempat dia. Tak dibenarkan guna kecuali keluar medical report, chemical report. KKM akan sita madu tu. Dan setiap tong madu tu ada dia punya report dia. Dan anda tengok sendiri report sidir yang original tu sukrosa 0.00. Muslimin yang mana nak tengok report dia, nanti WhatsApp kat anda tunjuk, anda hantar report tu kat anda. Biar anda tengok betul-betul, betul tak betul sidir tak ada gula. Ya betul tak ada gula. Tak ada, memang tak ada gula. Anda tengok sendiri, sukrosa 0.00. Dan tak mudaratkan orang kecil manis pun tak mudarat dengan izin Allah. Kenapa? Tak ada gula. Anda buat test sendiri. Anda buat test dia, anda ambil 2 kopi O kosong. 2 kopi O kosong, anda ambil satu tu madu biasa yang sudu besar tu, bubuh 2 sudu. Lepas tu ambil sidir 2 sudu. Hantar bubuh 2 sudu sidir, tak rasa apa langsung. Duk rasa kopi O tu lagi. Tapi madu biasa, manis melecah insya-Allah. Itu bukti anda tengok sendiri. Tapi yang confirm daripada chemical lab. Jadi madu ni pula nak amal dia macam mana? Supaya tenaga kita elok, darah kita tak sangkut dan kebas-kebas kita hilang dan tak mengantuk pada siang hari. Dan kita jadi kuat balik dengan izin Allah. Mata-mata kita sihat, otak kita semua sihat. Jadi amalan dia anda ajar begini. Lepas kita amalkan minyak zaitun, kita ambil sudu yang sama, kita masukkan sidir, dan habbatus sauda tu kita guna dengan minyak. Kenapa habbatus sauda? Sebab Nabi kata barang siapa beramal dengan sauda menyembuhkan segala penyakit kecuali apa? Habis nak tunggu apa lagi, Masya Allah. Dah Nabi jamin dah kat kita. Rasulullah jamin dah makan sauda tu sembuh segala penyakit. Jadi minyak sauda tu bagi mereka yang kritikal 11 kali spray pada madu tu dan minum. Bagi mereka yang tak kritikal 7 kali spray pagi dan malam nak tidur. 3 amalan. Zaitun, madu, habbatus sauda. Amalkan setiap hari dengan izin Allah. Minimal 3 bulan pergi cek. Dah nampak keberkesanan, sambung lagi dengan izin Allah. Boleh insya-Allah? Jadi kita nampak jawapan dia, jangan kita mudahkan tinggal benda tu. Kita amal, barakah dia besar dengan izin Allah. Boleh insya-Allah Jadi insya-Allah lepas pada isyak, sebelum anda bergerak pulang, suka dengan izin Allah, kalau ada di antara muslimin ataupun muslimah yang ada masalah kesihatan yang kritikal, boleh jumpa anda insya-Allah. Anda akan diagnose penyakit dia.
Anak akan diagnose, kita cek penyakit dia, kita tahu dia punya jumlah tahap penyakit, dan anak akan bagi cadangan. Cadangan apakah amalan yang betul. Lama mana nak amal, banyak mana nak amal, sampai sembuh penyakit dia dengan izin Allah. Boleh insya-Allah? Jadi jangan buang peluang ni insya-Allah. Jadi jumpa Ana sekejap, lepas itu habis semua, maka kita bersurai dengan izin Allah. Semoga apa yang Ana sampaikan pada malam ini bermanfaat, masya-Allah. Manfaat sangat-sangat, dan ubah fikir kita kepada fikir selain daripada sunnah kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.